Arab Emirates. United Arab Emirates atau UAE atau dalam bahasa lainnya dipanggil sebagai Emirat Arab Bersatu adalah sebahagian daripada geografi dengan tanah seluas 83,600 km persegi. UAE merupakan negara yang mengamalkan konsep monarki kerana berdekatan dengan Arab Saudi, Kuwait, Iran dan juga Iraq yang dikenali sebagai negara yang kaya dengan hasil minyak dan juga gas. UAE merupakan negara kedua yang terkaya selepas Arab Saudi kerana hasil ekonominya. UAE terbentuk daripada persekutuan yang mengandungi 7 buah Emirates iaitu Abu Dhabi, Dubai, Bujuriyah, Sharjah, Ras Al Khaimah dan juga Al Quwain. Tetapi Ras Al Khaimah hanya bergabung dalam persekutuan sehingga tahun 1972. Presiden bagi negara UAE ialah Khalifah bin Zayed Al Nahyan. Ibu negara bagi UAE pula ialah Abu Dhabi. Manakala bagi bahasa perantara dan juga bahasa kebangsaan, UAE menggunakan bahasa Arab. Islam merupakan agama rasmi bagi negara UAE. Menurut bancian rasmi yang dilakukan pada 2005, anggaran penduduk UAE bagi tahun 2005 adalah seramai 4.1 juta sehingga 4.6 juta. Populasi ini dianggarkan meningkat sebanyak 4.9 juta pada tahun 2006. Keseluruhan populasi meningkat sebanyak 75% dari tahun 1995 sehingga tahun 2005. Peratusan bukan warga negara berada pada kadar yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan warga negara UAE itu sendiri. Tahap pertumbuhan semasa dianggarkan meningkat sebanyak 6.9%. Majoriti penduduk dalam negara UAE iaitu seramai 2.5 juta tinggal di dua Emirates yang cukup besar iaitu Abu Dhabi dan Dubai. Pada masa kini, jumlah penduduk di UAE adalah seramai 9 juta orang. Majoriti penduduknya menganut agama Islam dengan peratusan sebanyak 76%. Dubai mempunyai penduduk yang berkembang pesat iaitu sebanyak 8.5% daripada tahun 2000 sehingga tahun 2005. Namun, apakah agensi yang menguruskan halal dalam negara UAE? Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang agensi yang menguruskan halal bagi negara UAE, skim yang ditawarkan oleh agensi tersebut, prosedur, produk dan bahan, isu dan cabaran dalam negara UAE, solusi dan penyelesaian serta kesimpulan yang boleh dibuat daripada negara UAE ini. Ia akan dikupaskan dengan lebih lanjut oleh ahli-ahli kumpulan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Uzairi bin Nur Azli daripada kelas DP2F. Hari ini saya akan menerangkan agensi halal yang terdapat di UAE beserta latar belakang. Seperti mana yang kita tahu, setiap negara mempunyai agensi halal yang tersendiri. Emirate Authority Standardization Metrology atau singkatannya ESMA yang terletak di United Arab Emirates UAE. ESMA ditubuhkan sebagai badan standardisasi yang berdasarkan Undang-Undang Nombor 28 Tahun 2001. Seterusnya, ESMA mempunyai ahli lembaga yang terdiri daripada wakil pihak utama yang terlibat dalam kerajaan dan lembaga pengarah yang dipengerusikan oleh Sultan bin Said iaitu Menteri Ekonomi UAE. Seterusnya, seperti agensi halal yang lain, ESMA juga mempunyai visi, misi dan strategi mereka yang tersendiri. Antaranya ialah visi, meneraju global dalam membina kepercayaan terhadap produk serta sistem kualiti. Misi, meningkatkan ekonomi dengan mencapai peningkatan kualiti hidup dengan mengeluarkan peraturan teknikal dan standard dalam bidang keselamatan, kesihatan, perlindungan alam sekitar dengan memantau pelaksanaan peraturan ini. Di samping itu, ESMA juga mempunyai strategi mereka yang tersendiri iaitu 4. Keberkesanan, alam sekitar yang inovatif, persekitaran yang menyokong serta daya saing. Yang pertama, keberkesanan untuk meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan pembangunan lestari dan meningkatkan kualiti hidup dan kedudukan UAE sebagai pusat ekonomi global. Yang kedua, alam sekitar yang inovatif untuk membina inovasi budaya dalam persekitaran organisasi. Yang ketiga, persekitaran yang menyokong
untuk memastikan kualiti, kecekapan dan ketulusan dalam penyediaan sumber perkhidmatan pentadbiran. Strategi yang terakhir ialah daya saing. Untuk meningkatkan daya saing, UAE mengembangkan dan memperkasakan keupayaan kebangsaan yang bekerja dalam bidang standardisasi dan meningkatkan kesedaran akan kepentingannya. Akhir sekali, saya juga ingin menerangkan sedikit tugas ESMA selain menjadi agensi halal, iaitu yang pertama, mengembangkan dan menerbitkan standard kebangsaan UAE melalui laman web dan standard store ESMA. Yang kedua, memastikan keselamatan pengguna dan perlindungan alam sekitar sambil menyokong ekonomi UAE. Yang ketiga, melaksanakan piawai UAE dengan menghadiri persidangan dan perhimpunan di peringkat Gulf Cooperation Council GCC dan Middle East North Africa MENA. Yang keempat, memberi maklumat yang terkini mengenai standardisasi dan aktiviti yang relevan melalui pusat maklumat. Yang terakhir sekali, ESMA juga melakukan pemantauan pelaksanaan melalui piawai UAE dan akan diluluskan serta diberi tanda mutu Emirate Quality Mark EQM. Sekian, itu sahaja daripada saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kalifah Jahanim dari kelas 3 yang akan menerangkan tentang skim yang ditawarkan oleh agensi halal UAE. Skim yang ditawarkan oleh agensi halal UAE ialah pendaftaran rumah sembelih halal, memperoleh tanda kemasan yang halal, pembelian standard halal dengan pendaftaran Badan Persijilan. Pendaftaran rumah sembelihan halal ni kita perlulah ada sijil untuk buka rumah sembelihan halal tu, kerana kita nak tengok cara dia sembelih itu betul ataupun tidak, sebab kita sebagai orang Islam mestilah sembelih mengikut kaedah yang betul. Seterusnya, memperoleh tanda kemasan yang halal. Ia adalah tanda kesesuaian yang diberikan kepada produk pembelian haiwan yang telah menunjukkan kepatuhan terhadap kehendak peraturan UAE untuk produk halal. Itu ialah pembelian standard halal. Jika sesuatu produk ingin mendapatkan sijil halal, ia perlulah mempunyai kriteria sebegini, iaitu penyediaan, penyimpanan dan akhir sekali ialah skim yang ditawarkan ialah pendaftaran Badan Persijilan Halal. Ia adalah untuk mendaftar dan mendapatkan sijil halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Uzairi bin Azli daripada kelas DP2F. Hari ini saya akan menerangkan prosedur untuk memohon sijil halal secara online di ESMA Online. Pengguna Emirate Authority Standardisasi and Meteorology boleh memohon untuk E-perkhidmatan atau M-perkhidmatan melalui saluran yang berbeza, sehingga pelanggan boleh mendaftar dan membuat permohonan tanpa perlu mengunjungi pejabat ESMA. Laman web ESMA adalah www.esma.gov.ae. Laman web tersebut boleh digunakan oleh para pelanggan untuk memohon sijil halal secara online. Terdapat beberapa langkah yang perlu anda lakukan untuk memohon sijil halal secara online. Yang pertama, E-perkhidmatan dan M-perkhidmatan tersedia mudah diakses melalui menu lunsur di mana laman utama laman web yang akan serasi dengan telefon pintar. Yang kedua, anda boleh mengakses perkhidmatan E secara langsung dengan menekan perkhidmatan permulaan yang mana akan membawa anda ke laman web E-perkhidmatan dan M-perkhidmatan yang serasi dengan telefon pintar. Penyemak imbas terkini dan mengandungi semua kad perkhidmatan di maklumat komprehensif mengenai perkhidmatan dari segi keperluan, dokumen yang diperlukan, bayaran tempoh dan masa yang diperlukan untuk semua keperluan di laman web tersebut. Yang ketiga, sekiranya akaun sebelumnya anda sudah ada, pelanggan boleh memasukkan nama pengguna yang sedia ada untuk menggunakan ciri akses pintar pelanggan dan menggunakan feature Remember Me sehingga memudahkan penggunaan akses tersebut. Yang keempat, sekiranya anda tidak mempunyai akaun untuk pelanggan, akaun baru mesti dibuat di perkhidmatan E tersebut. Anda boleh mengunjungi laman pendaftaran individu atau syarikat di laman web atau mendaftarkan penggunaan baru di aplikasi pintar di telefon pintar anda
dan isikan maklumat yang berkaitan. Yang kelima, pengguna dapat melihat transaksi aktif di halaman transaksi pengguna dan dapat menyelesaikan halaman dengan menunjukkan atau menyembunyikan perkhidmatan yang dia mahukan. Yang keenam, pengguna dapat mengemukakan permohonan dan dengan memilih mana syarikat-syarikat yang di bawahnya, akaun, dan pengguna boleh menambahkan sebilangan syarikat di bawah akaunnya. Yang ketujuh, permohonan dibuat mengikut jenis perkhidmatan dengan langkah mudah serta mesej penjelasan yang memudahkan pengguna untuk mengenal pasti prosedur. Pengguna dapat menyimpan permintaan sebagai draft sekiranya transaksi disimpan. Dia boleh meneruskan bila-bila masa untuk menyelesaikan prosedur tersebut. Yang ke-8, sistem ini mengandungi mekanisme yang memudahkan untuk menambahkan data dengan memasukkan satu persatu atau memuat fail Excel dengan data yang diperlukan dan dilampirkan semula agar dapat memudahkan urusan pengguna. Yang ke-9, kelulusan diambil daripada pengguna bahawa kesalahan data adalah betul sekiranya yuran dibayar dan penilaian perkhidmatan adalah benar. Yang terakhir sekali ialah pelanggan yang membayar yuran transaksi melalui perkhidmatan akan menerima mesej pengesahan yang jelas dan email akan dihantarkan kepada pengguna dengan nombor rujukan terjemahan yang menunjukkan bahawa perkhidmatan yang beliau lakukan telah berhasil. Seterusnya, saya akan menerangkan maksud e-penyertaan. E-penyertaan adalah penyertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui proposal, pemerhatian dan pendapat menggunakan teknologi dan alat penyertaan elektronik yang mempunyai kesan yang signifikan dalam mencapai objektif pihak berkuasa. Oleh itu, ESMA telah menyediakan pelbagai saluran komunikasi dengan pelanggan untuk mengenal pasti pendapat dan cadangan mereka yang menyumbangkan untuk meningkatkan tahap kepuasan pelanggan dan meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan. Kementerian menegaskan misinya untuk mencapai ketulusan dalam komunikasi dengan menyediakan saluran elektronik kepada pelanggan dan masyarakat umum untuk menyatakan sebarang komen mengenai otoritas dan objektif. Strateginya untuk mendengarkan sudut pandangan yang berbeza untuk meningkatkan perkhidmatan yang diberikan oleh pihak berkuasa serta memastikan kepuasan pelanggan. Dasar penilaian ESMA ialah ESMA mengalung-alungkan komen dan pendapat pelanggan yang berharga. ESMA menghargai semua campur tangan pelanggan dan akan mempertimbangkan semasa perbincangan mereka. ESMA dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan perkhidmatan kami. Perkara-perkara yang menunjukkan bahawa ESMA akan menahan kandungan yang mengandungi perkara-perkara yang bahaya serta tidak bagus. Yang pertama, ancaman terhadap keselamatan. Yang kedua, mengandungi bahasa yang tidak sesuai. Yang ketiga, melanggar privasi orang lain atau mencederakan mereka. Yang keempat, melanggar undang-undang tempatan yang tidak sesuai, cabul atau memfitnah, mengandungi mesej spam atau promosi yang berasaskan kepada mana-mana bahagian masyarakat berdasarkan bangsa, warna kulit, kewarganegaraan, agama dan status yang bermaksud masuk kepada resis. Yang kelima, termasuk perbincangan kumpulan atau politik pelanggaran hak hati intelek. Yang keenam, kegagalan mematuhi polisi ini boleh menyebabkan peserta ditahan atau perkhidmatan mereka akan ditunda. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farizah Jahanim dari kelas 3 menerangkan tentang produk. Terdapat beberapa produk yang diperakui tanda nasional halal. Ada di antara produk tersebut mempunyai nama produk yang sama dan jenama yang berbeza. Produk yang diperakui tanda nasional halal ialah pemprosesan 3, iaitu produk yang dengan jangka hayat yang panjang pada sembelih dan pemprosesan 1, iaitu produk haiwan yang mudah rosak. Pemprosesan 3 iaitu produk dengan jangka hayat yang panjang pada sembelih. Jenamanya nama pertubuhannya ialah Masafi CO LLC dan dengan jenamanya ialah Masafinya ialah pemprosesan 1, iaitu produk haiwan yang mudah rosak. Nama pertubuhannya ialah Al-Islam Fruits FZE dan jenamanya ialah produk yang seterusnya ialah produk pemprosesan 1, iaitu produk haiwan yang mudah rosak, iaitu nama pertubuhannya ialah Al-Islam Fruits FZE dan jenamanya adalah Al-Islam. Sekali produk seterusnya ialah produk
pemprosesan satu iaitu haiwan yang mudah rosak. Nama pertubuhannya ialah Al-Islam Foods FZE dan jenamanya adalah Align. Assalamualaikum, nama saya Nurul Haitun Fitri binti Syarudin daripada kelas DPIH2F. Saya ingin menerangkan tentang isu dan cabaran yang dihadapi oleh negara UAE. Isu yang pertama ialah UAE bergantung kepada barangan import. UAE sangatlah bergantung kepada barang-barangan import di semua sektor termasuk makanan. Makanan di UAE merangkumi sekitar 80% produk yang diimport dan 20% berasal dari tempatan seperti ayam dan sayur-sayuran segar. Makanan ringan boleh dianggap semua bahan sumber yang diimport, tetapi UAE amat mementingkan keselamatan makanan. Di Dubai, terdapat Jabatan Kawalan Makanan dan Makmal Berpusat Dubai. Dua badan yang diawasi dengan memantau produk import, pengeluaran dan bekalan makanan. Banyak proses yang dilakukan pada makanan yang diimport seperti pengujian keselamatan, kesihatan dan kebersihan pada bahan makanan yang merangkumi virus dan racun. Isu kedua ialah ketidakpercayaan sebilangan Muslim di UAE terhadap produk import. Terdapat ketidakpercayaan antara sebilangan kecil Muslim bahawa banyak produk import yang dijual tidak boleh dianggap halal. Antara contoh terdekat ialah daging. Kerana mereka menggunakan daging yang diimport daripada New Zealand, Brazil dan Australia. Sedangkan penduduk Muslim yang tinggal di 3 negara itu sendiri meragui tentang status halal daging tersebut. Sudah terang bahawa orang Muslim Eropah, Amerika dan Afrika Selatan lebih cenderung memahami terperinci mengenai status halal kerana mereka berada di negara minoriti Muslim dan mereka lebih berhati-hati dalam memilih sesuatu produk. Isu yang ketiga ialah UAE tidak mementingkan hak manusia. Terdapat artikel yang menyatakan bahawa UAE tidak mementingkan hak manusia. Badan Keselamatan Negara membuat tahanan termasuk warga negara asing ditangkap dan ditahan sewenang-wenangnya, diseksa dan hilang secara paksa. Pihak berkuasa juga menyekat kebebasan bersuara, memenjarakan pengkritik pemerintah dan menahan mereka dalam keadaan yang mengerikan. Terdapat beberapa kes di mana hak tahanan tidak diendahkan. Para tahanan ditangkap tanpa waran, ditahan tanpa komunikasi dan diseksa atau dianiaya. Ini ialah salah seorang mangsa yang terlibat dalam kes tersebut. Alia Abdel Noor Mohamed Abdel Noor meninggal pada bulan Mei ketika dirantai di sebuah katil hospital Al-Ain, Abu Dhabi. Ditangkap oleh SSA pada tahun 2015, ditahan di dalam penjara dan hilang secara paksa selama 3 bulan. Pada saat kematiannya, dia menjalani hukuman penjara selama 10 tahun atas tuduhan terorisme berdasarkan pengakuan paksa. Seterusnya, pekerja migran terikat dengan majikan di bawah sistem kafalah penajaan menjadikan penyalahgunaan buruh. UAE memberikan gaji yang minimum dan memberi kesan negatif kepada pemburuh dan memberi kesan negatif kepada pekerja migran. Pekerja migran mengalami kesusahan kerana mereka tidak menerima allowance pekerja untuk perumahan, kesihatan dan perkhidmatan lain. Kos sara hidup di UAE sangatlah tinggi. Ratusan migran yang hidup dalam keadaan yang buruk dan syarikat kejuruteraan gagal membayar gaji selama 2 tahun. Kejadian itu menyebabkan pekerja migran didenda kerana terlalu lama meninggalkan visa dan pelanggaran imigresen. Denda tersebut terlalu tinggi untuk mereka bayar dan ramai yang ditahan selama-lamanya. Seterusnya ialah cabaran yang UAE hadapi. Terdapat pelbagai cabaran yang UAE hadapi akibat mengambil produk import dari negara luar,
mendatangkan ketidakpercayaan Muslim dan tidak mementingkan hak manusia. Jika ada isu, sudah pasti ada cabarannya. Cabaran yang pertama ialah UAE perlu meyakinkan pengguna Muslim Arab. Bukan mudah untuk meyakinkan pengguna dengan produk-produk yang diimport dari negara luar. Lagi-lagi, produk itu diimport daripada negara minoriti Muslim. Ini ialah cabaran yang besar kerana UAE mengeluarkan sikit produk halal. Cabaran yang kedua ialah kepercayaan pengguna terhadap tadbir urus. Sesetengah orang Arab Muslim kurang percaya dengan pihak yang mengendalikan produk import. Kerana orang Muslim yang tinggal di negara seperti Eropah, Amerika dan Afrika Selatan untuk mencari produk halal di sana. Cabaran yang ketiga ialah mungkin akan berlakunya pemberontakan. Orang bawahan. Hak kemanusiaan tidak diendahkan dan mendatangkan kemarahan seperti pekerja migran. Bukan itu sahaja, orang yang tidak bersalah dijadikan tahanan. Mangsa-mangsa ini akan memberontak jika UAE berterusan begini. UAE adalah negara Islam dan status negara Islam akan tercemar akibat perbuatan pihak atasan terhadap orang bawahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainudah binti Rizal daripada kelas TP2E. Saya ingin membentangkan tentang solusi mengatasi isu dan cabaran yang dihadapi di negara UAE. Setiap negara mempunyai isu dan cabaran yang tersendiri. Di negara UAE terdapat pelbagai isu dan cabaran yang sukar dan dialami oleh penduduk, sama ada beragama Islam atau bukan beragama Islam. Hal ini boleh menyebabkan penduduk di negara ini merasakan yang mereka berada dalam keadaan terancam dan tidak dilindungi. Namun, setiap isu dan cabaran yang dihadapi di sesebuah negara pasti akan ada jalan penyelesaiannya. Antara solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini ialah: yang pertama, Elegant Services Corporate Service Provider merupakan sebuah jabatan kawalan pemakanan dan makmal pusat Dubai yang mengawal ekspor dan import produk makanan. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kualiti produk makanan yang diimport dan diekspor, serta memastikan prosedur dan transaksi yang mudah dan cepat untuk memudahkan sesuatu perdagangan makanan. Jabatan ini hendaklah mempunyai sijil pengesahan halal yang dikeluarkan oleh Emirates Authority for Standardization Metrology (ESMA). Emirates Authority for Standardization Metrology atau lebih dikenali sebagai ESMA ditubuhkan sebagai satu-satunya badan standardisasi di UAE dan juga merupakan salah satu skim untuk produk halal. Lembaga pengarah yang dipengerusikan oleh Menteri Ekonomi UAE iaitu HEN Sultan bin Said Al Mansuri. Penubuhan pelbagai jabatan atau skim halal amatlah diperlukan dalam sesebuah negara majoriti Islam, bertujuan untuk memastikan penduduk terutama yang beragama Islam tidak ragu-ragu dengan makanan yang diimport dari negara minoriti Islam seperti Thailand, Singapura, Brazil, Australia dan New Zealand. Sekaligus juga dapat mengeluarkan produk yang segar dan berkhasiat untuk penduduk di negara UAE. Yang kedua, pemilihan kaki tangan yang rapi juga perlu diambil kira dalam sesebuah organisasi. Setiap kaki tangan yang bekerja di syarikat atau jabatan yang besar perlu memenuhi setiap kriteria-kriteria yang disarankan. Misalnya, seorang yang profesional, berkelayakan, berpengetahuan lebih mendalam tentang sesuatu perkara, sentiasa cekap dan pantas dalam melaksanakan tugasan, berdisiplin dan yang paling penting beragama Islam kerana mereka bekerja di sebuah negara yang majoritinya beragama Islam. Bukan itu sahaja, setiap kaki tangan juga mestilah mempunyai sijil atau kad tauliah yang mengesahkan bahawa kelayakan yang mereka miliki mampu untuk meyakinkan pihak atasan menerima mereka bekerja sebagai salah satu kaki tangan di syarikat atau jabatan tersebut. Ini dikatakan kerana untuk mengelakkan kejatuhan prestasi dan standard sesebuah organisasi serta tidak menjejaskan anak-anak syarikat yang lain. Yang ketiga,
Di dalam Al-Quran juga telah mengatakan bahawa mencari makanan halal adalah salah satu kewajipan bagi seseorang Muslim. Jadi, bagi setiap makanan yang diimport sila mempunyai sijil dan tanda logo halal sah yang dikeluarkan sama ada daripada ESMA atau mana-mana skim halal di negara sendiri. Bahkan, penjenamaan pada setiap produk makanan halal juga perlu dititik beratkan agar tidak sinonim dengan nama produk makanan yang tidak halal. Selain itu, makanan yang diimport seperti daging lembu, daging domba dan unggas mestilah yang masih segar dan berkualiti bagi mengelakkan risiko keracunan makanan kepada penduduk di setiap negara. Cara pembungkusan dan pemvakuuman yang dilakukan pada setiap produk yang hendak diimport juga perlu dibuat dengan teliti dan kemas. Hal ini demikian kerana bagi mengelakkan produk makanan tersebut daripada tercemar dan beracun. Yang keempat, walaupun terdapat banyak negara yang mengeksport makanan halal masuk ke negara UAE, pembuatan makanan halal di negara sendiri juga amatlah digalakkan bagi mengurangkan keraguan dalam kalangan penduduk beragama Islam di negara tersebut. Ini kerana penyediaan, pemprosesan dan pembungkusan yang dilakukan di negara sendiri adalah lebih terjamin keselamatan dan kualitinya. Sebagai contoh, daging dan sayur-sayuran yang disediakan di negara sendiri adalah lebih segar dan berkhasiat oleh kerana iklim atau persekitaran yang dialami di negara sendiri. Sekaligus juga dapat mengurangkan pengimportan makanan dari negara minoriti Islam seperti Thailand, Singapura, Brazil, Australia dan New Zealand. Pengimportan makanan dari negara minoriti Islam bukanlah tidak selamat, tetapi kita tidak tahu bagaimana prosedur, tempat penyediaan, rumah penyembelihan dan penjagaan kebersihan di kilang pemprosesan makanan tersebut. Dan yang kelima, rakyat yang menetap di negara UAE juga perlu diutamakan dalam menjaga keselamatan dan perlindungan daripada ancaman musuh. Jadi, pihak berkuasa yang terlibat dalam menjaga hak kemanusiaan perlulah menguatkuasakan undang-undang untuk mengatasi masalah keganasan melibatkan hak atas manusia yang sering berlaku di negara tersebut. Hal ini kerana bagi memastikan rakyat dapat melakukan apa sahaja yang diingini dengan bebas tanpa sebarang ketakutan. Bagi mereka yang melakukan keganasan terhadap rakyat, perlulah diambil tindakan dan dikenakan hukuman yang setimpal. Hak kebebasan rakyat untuk bersuara atau memberi pendapat juga perlulah disokong sekiranya tidak melibatkan perkara yang negatif, kerana rakyat juga mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat. Bertemu lagi dengan saya untuk menerangkan bahagian kesimpulan. Seperti yang kita semua sedia maklum, UAE merupakan negara Islam yang berkembang maju serta berkembang pesat di seluruh negara. UAE merupakan negara yang terkenal dengan kemewahan dari segi pembangunan, pengangkutan dan juga dari segi kemudahan. Terdapat berbagai pengetahuan yang kami peroleh semasa kami melakukan kajian tentang negara UAE ini. Antaranya kami dapat mengetahui bahawa UAE merupakan hasil persekutuan yang terdiri daripada 7 buah emirates. Selain itu, kami juga dapat mengetahui agensi halal yang menguruskan halal di negara UAE tersebut serta latar belakang bagi agensi tersebut. Selain itu, kami dapat mengetahui tentang agensi halal yang menguruskan halal bagi negara UAE serta latar belakangnya. Agensi halal yang ditawarkan oleh UAE ialah ESMA. Seterusnya, kami dapat mengetahui visi dan juga misi bagi agensi halal tersebut. Strategi-strategi yang digunakan oleh ESMA tidak boleh disangkal lagi demi sesuatu kesahihan produk halal yang berada dalam UAE. Hal ini demikian kerana fungsi ESMA itu sendiri telah diterangkan dengan jelas. Bagi skim yang ditawarkan oleh ESMA ialah pensijilan halal bagi rumah sembelihan dan pengeluaran logo halal negara. Antara produk yang terdapat dalam skim tersebut adalah Masafi dan juga An-Nur. Walaupun UAE merupakan negara yang berkembang maju dan berkembang pesat, tetapi UAE tidak lari daripada isu dan cabaran. Antara isu dan cabaran yang dihadapi oleh negara UAE ialah produk makanan yang dikeluarkan oleh negara UAE itu sendiri adalah berperatusan rendah berbanding dengan peratusan makanan yang diimport, iaitu sebanyak 20% sahaja makanan yang diperbuat daripada negara itu sendiri yang selebihnya diimport daripada negara lain. Selain itu, penduduk dalam negara tersebut tidak meletakkan kepercayaan 100% dalam produk kecil pengguna Muslim kerana bagi mereka, ia tidak boleh distatuskan halal. Setiap masalah sudah pasti ada solusinya. Terdapat beberapa solusi yang boleh diambil oleh pihak ESMA atau pihak kerajaan.
supaya terjamin keselamatan dan kesihatan mereka.